Yang saya bawa petang ini ialah tajuk tentang warna. Alwan Al-Kaun dalam siri wacana sains Islam ataupun warna-warni alam semesta. Apakah yang kita maksudkan dengan warna-warni alam semesta ini? Marilah kita mulakan dengan ayat yang sangat mulia ini, dan kita mulakan dengan perbincangan kita dengan ayat surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah alam tara Allah anzala minas sama'i ma'an fatasbihu al-ardu mukhdarah innallaha latifun khabir. Shadaqal azim. Dan apakah kamu lihat bahawa sesungguhnya Allah telah menurunkan daripada langit airnya, lalu dengan air itu bumi menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Latif lagi Maha Mengetahui. Syahid kita di sini al-mukhdarah, yaitu bumi yang jadi hijau. Hijau menjadi tema dalam perbincangan kita. Kita mulakan dengan warna hijau, dan Allah banyak menyebut tentang alam semesta, tentang rumput ampai, tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang hijau, termasuklah syurga, dan cukup indah waktu hijau ini. Dan kita mulakan dengan fatasbih al-ardu mukhdarah, dan bumi menjadi hijau sebab air hujan yang turun. Air hujan yang turun membasahi bumi. Bumi yang mati berubah menjadi hijau. Hijau yang cukup indah pemandangan. Dan inilah yang kita perhatikan sekeliling kita pada setiap hari dan ketika untuk kita ambil iktibar. Dan yang hijau mengeluarkan bunga, buah dan juga berbagai-bagai tumbuhan yang sentiasa kita saksikan setiap hari, yang menimbulkan keindahan dan keasyikan kita melihat alam semesta yang begitu indah. Warna hijau ialah warna yang sangat tenteram, menenteramkan jiwa. Dan paling banyak warna yang dapat atas muka bumi barangkali ialah warna hijau, disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak yang menjadi paru-paru dunia. Dan warna hijau juga kita dapat lihat daripada seluruh. Kalau kita lihat dalam slide gambar yang menunjukkan bahawa bumi kita adalah sebahagian pada bumi kita warna hijau, dan sungguh indah dilihat daripada langit. Kawasan yang sangat hijau kita lihat dalam peta ataupun daripada slide ialah kawasan Eropah, kawasan utara Asia, dan begitu cantik. Udaranya kelihatan seperti sangat segar. Tumbuh-tumbuhannya yang menghijau lebih baik pada musim sama, walaupun berubah pada musim sejuknya. Dan suasana hijau inilah yang menjadi sebahagian satu pada keindahan yang Allah ciptakan untuk penduduk bumi. Dan kalau kita lihat dalam gambar slide, sebahagian daripada bumi warna hijau, tetapi sebahagiannya telah musnah. Hampir separuh pada dunia kita lihat warna kuning yang tidak lagi memaparkan warna asalnya. Warna asal bumi yang hijau yang cukup indah ialah sebagai nikmat yang tiada taranya. Dan hijau ialah buah-buahan, tumbuhan yang mengeluarkan oksigen dan yang menyerap karbon dioksida dan memberikan udara kita yang sangat bersih, seolah-olah dia adalah paru-paru dunia. Dan sekiranya sebahagian daripada kehijauan ini telah musnah, maka paru-paru kita telah tergendala dan tidak lagi menghasilkan udara yang segar sebagaimana yang kita harapkan. Dan kita lihat bahagian yang hijau juga adalah kawasan Asia Tenggara, ialah kawasan yang kita tinggal ini. Alhamdulillah, di antara Eropah, Utara Asia dan Asia Tenggara ialah kawasan yang masih hijau. Sedangkan sebahagian daripada kawasan dunia, separuh daripada dunia telah musnah hutannya, dan kita lihat pembangunan yang mengambil tempat telah menjadikan pemandangan daripada udara pemandangan yang tidak indah lagi. Dan kita berharap Asia Tenggara masih kekal dengan kehijauannya, tetapi harapan kita kadang-kadang tidak menjelma. Sebab kita lihat sebahagian daripada Asia Tenggara, sebagai contoh ialah di Borneo. Dalam tahun 1950 yang lepas, kita lihat seluruh Borneo, kawasan yang hijau, termasuklah sehinggalah tahun 2000. Tahun 2000 kita lihat masih hijau sebahagian besarnya, tetapi berubah dengan cepat pada tahun 2010. 10 tahun kemudian kita lihat 2010, 2020, dan sebahagian besar hutan Borneo telah ditebang, dimusnahkan, dibakar, dan pembangunan mengambil tempat. Dan kita lihat kehijauan yang kita maksudkan ini telah hampir pupus. Tuan-tuan yang saya hormati, hijau ialah simbol kesuburan, simbol nikmat Allah, rezeki Allah yang datang daripada tumbuh-tumbuhan, dan hijau adalah warna yang Allah gandikan dengan syurga nanti juga. Dan Allah menggambarkan syurga, pakaian syurga ialah sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alihum thiyabun sudusin khudrun wa istabraq wa hulu asawir min fati wasarakum rabbuhum syaraban tuhura. Surah Al-Insan.
Dan pakaian atas mereka ialah daripada sundusin, khudrun, daripada sutra yang warna hijau. Wasabraq, dan daripada pakaian yang sutra yang kasar. Wahulu asar min fiddah, dan dipakaikan mereka dengan gelang daripada perak. Wasaqahum rabbuhum syarban tuhura, dan mereka diberikan makanan, minuman yang bersih, indah dan lazat. Inilah gambar syurga, ialah gambaran hijau. Allah gambarkan sebahagian daripada keindahan syurga ialah kehijauannya. Dan Allah sebut secara spesifik, alihum siapa sundusin khudrun wa istabraq. Pakaian mereka pada dalam syurga ialah pakaian sutra hijau, warna hijau. Hijau maksudnya lah keindahan dan nikmat Allah yang abadi, iaitu syurga. Kata di tafsir, sundusun wa istabraq. Sundus ialah daripada sutra yang berwarna hijau dan dia sangat lembut. Manakala istabraq ialah sutra yang lebih kasar daripada yang pertama tadi dan juga masih warnanya hijau. Dan hijau ialah simbol balasan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Subhanallah. Dan Rasulullah dalam sirahnya diceritakan bahawa Rasulullah sangat gemarkan, sangat sukakan dua warna pakaiannya, iaitu warna hijau dan warna putih. Kedua-dua ini menjadi warna kegemaran Rasulullah, dan itulah di antara sebab kita mulakan dengan warna hijau. Hijau ialah nikmat yang abadi, dan nikmat Allah di atas muka bumi juga yang dikaitkan dengan buah-buahan dan juga dengan kebun-kebun ialah warna hijau. Dalam surah yang lain, surah Ar-Rahman, Allah menceritakan di syurga nanti ada dua kebun yang diberikan kepada mereka yang bertakwa. Selain pada dua kebun itu, ada dua kebun lain yang sangat indah. Dan Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min dunihima jannatan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mudhammatan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selain pada dua syurga yang Allah sebutkan sebelum ini, ada dua syurga lain yang Allah sediakan untuk mereka yang bertakwa. Dan apakah nikmat Allah, manakah yang kamu dustakan? Dan kedua kebun itu sangat-sangat subur dengan warna hijau kehitataman, sebab setelah tersebut mudhammatan ialah menggambarkan dua syurga tadi yang sangat-sangat indah. Warna hijau lebih malap, lebih rapat kepada hitam, menggambarkan kesuburan yang Allah berikan kepada nikmat mereka yang bertakwa di akhirat nanti dalam syurga. Dan Allah menyatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah, Tuhan, nikmat Allah yang manakah yang kedua-dua kamu dustakan? Subhanallah. Dan cukup indah kalau kita perhatikan balau Al-Quran, tuan-tuan. Barangkali inilah kalimah yang paling ringkas dalam Al-Quran, menggambarkan satu maksud yang sangat luas. Dia berada di antara fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan Allah sebut mudhammatan, hanya satu ayat. Mudhammatan, kemudian ditutupi dengan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia satu ayat yang lengkap. Dan satu perkataan saja yang menggambarkan selain suasana syurga yang Allah janjikan itu, dua syurga itu ialah yang tumbuh-tumbuhannya sangat hijau, subur dan hampir-hampir hitam. Dan itu maksudnya al-mudhammatan, hanya satu kalimah, maksudnya sangat luas, dan itulah keindahan Al-Quran. Tuan-tuan, mari kita kenali Al-Quran dalam bahasa wahyu asalnya, bahasa Arab, dan dia akan menyentuh kita. Apabila kita terjemahkan, dia sudah hilang maksudnya. Dalam Al-Quran juga kita perhatikan kaedah yang sama, perkataan yang hampir sama kita dapati dalam ayat lain. Umpamanya ayat mengatakan satu kalimah, anulzikumuha, dan apakah yang, dan kami akan paksa mereka untuk menerimanya. Satu kalimah anulzimukumuha, satu kalimah yang maksudnya sangat dalam. Kalau terjemahkan dalam bahasa Inggeris, shall we compel you to accept it. Ada 7 kalimah untuk menggambarkan satu kalimah Al-Quran. Tuan-tuan, ini mukjizat. Dan kita dapat rasakan kenikmatan indahnya bahasa Al-Quran. Itulah mukjizat yang tidak dapat apabila kita terjemahkan, sebahagian daripada maksud itu hilang sama sekali. Lebih lagi dari segi pertuturannya, dari segi kalimahnya, dari segi balaghahnya, dari segi kefasihannya. Dan itulah keindahan Al-Quran. Dan sekarang kita sedang membincangkan suasana surga yang Allah gambarkan dengan simbol hijau. Dan di situ ada sutra hijau, istibraq, dan cukup indah, dan sebahagian daripada nikmat Allah di akhirat nanti ialah juga warna hijau di atas muka bumi dengan tumbuhan yang hijau, di akhirat juga dengan kehijauan. Dalam surah Yusuf diceritakan bahawa seorang raja bermimpi tentang
7 ekor lembu, yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Dan dari sini maka raja ini inginkan takwilnya, lalu diminta Nabi Yusuf untuk menyatakan, dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, Yusuf Yusuf aftina fi sabi qaratin siman yakulun sabrun jafun wa sabin subulatin khadrin wa akhra yabisat la'alli ajwal nas la'allahum ya'lamun. Surah Nazim, surah Yusuf 46. Di sini digambarkan bahawa mereka minta sama Yusuf untuk mentawilkan apakah maksud. Raja bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Dan raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau. Dan yang lain adalah 7 tangkai yang kering. Dan mudah-mudahan kami akan bawa maksud ini kepada manusia supaya mereka mengetahui, dan itulah kisah dalam surah Yusuf menggambarkan warna hijau yang sama. Di sini syahid kita ialah wajah hijau dan dikaitkan dengan kisah para nabi, para anbiya. Dalam konteks ini kita lihat gandum yang hijau ini sebahagian daripada mimpi raja yang diminta untuk ditawilkan oleh baginda Rasulullah ataupun baginda Nabi Yusuf alaihissalam, dan kisahnya panjang, tetapi syahid kita ialah warna hijau yang menjadi tema kepada warna yang kita sedang bincang ini. Juga kita lihat dalam surah Yasin Allah mengatakan alladzi ja'alakum asy-syajara khadran nara wa idza antum minhu taqidun. Dan dialah Allah yang menjadikan kayu, pohon kayu yang hijau. Dan daripada pohon kayu yang hijau inilah kamu mendapat bakaran api. Allah memberikan bahawa kayu hijau yang kamu tanam itu, yang tumbuh itulah Allah jadikan, dan akhirnya kamu keluarkan api dengan bakaran daripada kayu yang hijau tersebut. Dan inilah satu ibarat untuk mereka yang berfikir. Dan subhanallah, di dalam kayu hijau ada api apabila dia kering dan kita bakar, dan satu perbandingan untuk mereka yang berfikir. Hari ini kita hanya lihat tentang warnanya. Begitu juga dengan warna putih yang menjadi warna kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran terdapat 12 kali warna putih ini disebut. Dalam berbagai-bagai pecahan kalimah, umpamanya ibyadat, tabyadat, abyad, baydat, baydun. Dengan kalimah-kalimah ini terdapat 12 kalimah yang menggambarkan warna putih. Dan di antaranya ialah wa man ladzina abyadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surah Al-Imran, Allah menggambarkan mereka yang diberikan kenikmatan di akhirat nanti. Wajah mereka bercahaya putih dan mereka berada dalam rahmat ilahi dan mereka kekal dalam syurga. Warna putih menggambarkan nikmat di syurga. Wajah mereka yang diberikan nikmat ini bercahaya putih, dan syahid kita lah putih di antara warna yang digemari Rasulullah. Sebagaimana kita sebut, warna hijau juga sebahagian daripada warna dan warna-warna lain yang disebut dalam hadis dan juga sirah baginda Rasulullah. Begitu juga kita lihat pakaian putih simbol kebersihan. Dan Rasulullah berpesan supaya pakai pakaian putih sebab pakaian putih at-tahur wa at-tayyib. Rasulullah kata albisu al-bayad fa innaha at-tahur wa at-tayyib, dan dia ialah kelihatan bersih, suci dan baik. Pakailah warna putih. Dan kita lihat hari ini kalau kita ke Mekah musim haji di padang Arafah, seluruh jemaah haji dengan satu pakaian. Pakaian ialah pakaian yang dimasukkan ialah pakaian putih. Dan selalunya Allah gandingkan tabiat dengan taswadat. Di akhirat nanti Allah gandingkan bagi wajah mereka yang beriman, wajah yang bersih, bercahaya dengan putih. Dan ini menggambarkan pakaian kita terakhir ketika kita dikafankan. Pakaian kita terakhir juga pakaian putih bersih, dan simbolnya pakaian yang inilah yang bakal kita bersama. Dan apakah yang kita harapkan selepas itu ialah kebaikan, rahmat ilahi dan kasih sayang Allah, sebab kita sudah tidak ada apa-apa lagi, dan pakaian yang terakhir kita ialah pakaian putih. Inilah tuan-tuan gambaran yang kita bawa ini untuk kita iktibar, untuk kita lihat keindahan ciptaan Allah, dan juga warna putih dikaitkan dengan para anbiya. Umpamanya mukjizat Nabi Musa apabila disebut dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nazayahu fa idza huwa dhalin nazirin. Dan apabila ditarik tangannya dan dikeluarkan tangannya, maka tangannya keluar warna putih bagi mereka yang melihatnya. Dan inilah yang digambarkan dalam ayat lain, wadum yadaka ila jannahika takhruj bayda min wasaid ayatan ukhra. Ini ialah sebahagian dari mukjizat Nabi Musa, ialah tangannya mengeluarkan cahaya putih.
Dan cahaya yang bercahaya terang ini sebagai alat, sebagai persediaan untuk bertemu dengan Firaun, tetapi Firaun tidak kenal kebenaran. Dan kita tahu nasibnya. Dan Allah menyatakan putih juga simbol, ialah simbol kenabian yang diberikan kepada Nabi Musa AS dengan cahaya yang putih ini, simbol yang agung daripada Allah SWT untuk kita berfikir. Begitu juga kita lihat dalam surga ada minuman yang Allah sebut minuman yang warna putih. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in ba'dal ladzatil lisyaribin. Dan di dalam surga ini dibawa oleh pembawanya yang adanya gelas dengan minuman warna putih yang sangat lazat bagi mereka yang minum. Minuman ini tidak memabukkan dan tidak memeningkan bagi mereka makan. Dan itulah di antara nikmat Allah. Allah gambarkan selai berhijau. Putih ialah simbol kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti, termasuklah minuman yang diharamkan di atas muka bumi, tetapi Allah halalkan di akhirat nanti. Antaranya ialah bika'sin min ma'in ba'dal ladzatil lisyaribin. Cukup indah tuan-tuan. Dan apabila kita sudah hampir bulan puasa, kita juga Allah sebut tentang warna hitam dan warna putih. Warna hitam sentiasa digandikan dengan warna putih. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Dan ahli tafsir berbincang tentang warna putih dan hitam. Apakah warna hitam ini ialah sebagai hakiki ataupun sebagai kinayah bahawa hari sudah masuk fajar, maka kita tidak boleh makan lagi sebab puasa bermula daripada waktu fajar sampai pada tenggelam matahari. Dan hari ini terlihat tuan-tuan, kalau kita lihat daripada gambar satelit, sempadan di antara siang dan malam terdapat dua garis yang sangat kecil, dan garis ini berbentuk putih dan hitam. Subhanallah, benar-benar wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, benar-benar garis tuan-tuan yang disangka sebagai kinayah menggambarkan hari akan siang dan fajar menjelang. Tetapi kalau kita lihat gambar daripada langit satelit, dan kita dapati bahawa di hujung bahagian malam kepada siang, waktu fajar menjelma, kita lihat ada dua garis yang benar-benar ada putih, ada satu hitam, dan dia menggambarkan waktu subuh menjelang sudah tiba. Subhanallah. Hari ini tuan-tuan kita lihat masuknya tanda waktu subuh ialah apabila fajar shadiq telah menjelang. Dan satu lagi kita panggil fajar kazib. Fajar kazib, kalau kita perhatikan waktu menjelang pagi, dia keluar satu jalur cahaya putih yang membelah langit daripada bawah, daripada ufuk langit, dan dia naik sebelah timur dan memancar ke atas, dan dia berhenti di situ. Lepas itu dia gelap kembali. Itu dipanggil fajar kazib. Tetapi barangkali dia melambangkan antara benang hitam. Dan waktu fajar shadiq, fajar sebenarnya yang menandakan masuk waktu subuh, ialah apabila cerah telah merata di sebelah ufuk timur dan bermulalah waktu subuh. Dan Allah gandingkan warna hitam dan warna putih juga sebagai satu ibadah kepada manusia, sebagai petanda dalam ibadah puasa yang bakal kita akan sambut tidak lama lagi insyaAllah. Dan cukup indah tuan-tuan, dalam surah Fatir Allah menyebut tentang berbagai warna, dan warna ini dikaitkan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, gunung ganang, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhalifan alwanuha wa minal jibali jadum bidun wa humrun mukhalifun alwanuha wa rabi busud. Surah An-Nazm. Apakah kamu terlihat bahawa Allah turunkan daripada langit air, lalu daripada air itu Allah tumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbagai warna. Daripada gunung ganang terdapat strata, lapisan-lapisan, jalan-jalan yang warna putih, warna merah, dan berbagai warna lain, serta warna hitam yang sangat gelap. Dan Allah menciptakan berwarna-warna, berbagai warna yang Allah ciptakan daripada buah-buahan, daripada pohon-pohon, daripada gunung ganang, daripada manusia, daripada haiwan dan sebagainya. Subhanallah. Dan ini untuk mereka yang perhatikan keindahan ciptaan Allah. Buah-buahan yang begitu berbagai warna. Alam tara Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi thamaratan mukhalifan alwanuha. Allah turunkan
air dan menumbuhkan buah-buahan dengan berbagai warna. Yang berbagai rasa, berbagai nikmat, termasuklah buah tempatan dan buah-buah yang kita tidak ada negara kita, buah anggur dan sebagainya. Buah manggis yang ada sangat-sangat indah tuan-tuan. Dan manggis ini tuan-tuan sebagai simbol buah yang sangat ikhlas. Kalau tampuknya ada 5, maksudnya isi dalamnya ada 5. Dia luar dan dalamnya sama. Simbol keikhlasan. Ada orang di luar rencong, di dalam rencong. Di luar lurus, di dalamnya rencong. Tetapi buah manggis simbol kebenaran. Kalaulah tampuknya ada 6 ulas, 6 tanda dan isinya ada 6 dan dia tidak pernah berbohong sebagai simbol buah berbagai warna yang untuk kita ambil iktibar apabila kita membicarakan tentang nikmat Allah yang begitu banyak. Buah-buah yang berbagai. Cuba kita lihat satu buah. Satu jenis buah yang berbagai warna, berbagai rasa. Dan Allah sebut yusqa bima'in wahid fatfadhu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, dan ditimpa oleh air hujan yang sama. Tanah bumi yang sama. Ditimpa ke dalam kebun yang ada berbagai-bagai buah-buah ini menghasilkan buah yang manis, buah yang masam daripada air hujan yang sama. Bumi yang sama, dan Allah berlebihkan seorang daripada satu jenis kepada satu jenis lain. Demikianlah pendidikan tuan-tuan. Seorang guru memuji beberapa ramai anak murid daripada guru yang sama, pendidikan yang sama, kelas yang sama, kurikulum yang sama, tetapi pelajarnya mendapat berbagai tahap ilmu, keilmuan yang tidak sama. Dalam profesor ada pelajar yang dapat A, B, C dan seterusnya. Menggambarkan bahawa hujan yang sama turun ke bumi, merupakan buah-buahan yang berbagai rasa, dan itu sebahagian daripada nikmat Allah untuk kita berfikir bukan saja berbagai rasa, berbagai warna dan juga keadaan. Buah-buah tempatan Allah sebut mukhtalifan alwanuha, berbagai-bagai sayur-sayuran dengan berbagai-bagai warna yang cukup indah. Lihatlah sekeliling kita, berbagai warna yang sangat indah. Kadang-kadang warna dinamakan dengan buah, dan itulah sebahagian daripada keagungan ciptaan ilahi bagi mereka yang merhatikan keindahan ini. Dan subhanallah, tuan-tuan, Allah juga menyatakan dalam surah Al-An'am, unzuru ila tamrihi idza asmariyani, lihatlah buahnya apabila dia berbuah. Lihat buah pohon apabila dia buah dan bila dia masak perlahan-lahan. Dan sekarang ada ilmu tentang bagaimanakah kita melihat buah yang masak dan apakah bilakah warna kulitnya yang optimum kita makan. Dan ini umpamanya pisang. Unzuru ila tamrihi ila idza asmariyani, dan lihatlah pada buahnya ketika dia berbuah dan ketika dia mula masak. Dan kajian tentang warna ada hubungan dengan optimumnya buah ini kita gunakan, dan apakah warna ini dikaji oleh mereka yang terlibat dengan pertanian umpamanya, menggambarkan warna adalah sebagai satu indikasi kepada buah-buahan nikmat yang cukup besar pada manusia. Berbagai-bagai buah tuan-tuan. Allah turunkan warna purple, warna kuning, warna hijau, datang daripada air hujan sama, bumi yang sama, berbagai-bagai rasa dan ketika. Dan inilah untuk kita berfikir. Kita jangan kecewa apabila seorang guru yang sama mengajar 10 pelajar yang berbeza dan hasilnya tidak sama. Guru tidak boleh kecewa. Sebab tabi'i yang Allah jadikan kepada buahan juga tidak sama. Masing-masing dengan kadar, dan kadar inilah untuk kita berfikir. Dan tuan-tuan, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai rasa, daripada tanah yang sama, daripada kebun yang sama, daripada baju yang sama, dan itulah kelebihan untuk kita berfikir. Unzuru ila tamrihi idza asmariyani, dan lihatlah pada buah itu apabila dia berbuah dan apabila dia telah mula masak. Dan buah yang sama, pohon yang sama, oleh air hujan yang sama, mengeluarkan buah yang berbagai rasa. Kita tak pernah terbayangkan buah asam Jawa telah bertukar menjadi manis waktu yang akhir ini. Dan inilah satu teknologi manusia, dan kita mengharapkan dia bukan daripada kajian GMO, genetic modified organism, sebab kita dapat menyaksikan bahawa perubahan dalam buah-buahan yang berketara dalam 10 tahun, 20 tahun yang kebelakang ini. Dan subhanallah. Dan Allah menyatakan daripada gunung juga, judadun bidun wa khumrun mukhtalifan alwanuha wa rabi wasud. Dan inilah mukjizat bagi mereka berfikir. Dan Allah menyatakan gunung, terdapat gunung yang warna lapisannya, stratanya, yang warna merah, putih, berbagai warna lain, termasuklah warna hitam. Dan ini tak pernah kita bayangkan, sebab kita melihat gunung pada jauh warnanya biru, tetapi Allah mengatakan
keindahan gunung yang Allah ciptakan ialah berbagai warna. Warna merah dan warna putih, warna hitam dan pelbagai warna lain. Hari ini kita lihat warna biru, warna kuning yang menjadi seperti pelangi gunung yang terdapat di beberapa tempat dunia. Umpamanya terdapat di China. Di China terdapat satu banjaran gunung yang disebut Rainbow Mountains yang terdapat di Zhangji, Zandia di China, dan cukup mengagumkan. Tidak pernah terbayang kepada manusia sebelum ini yang kalau kita lihat di padang pasir hanyalah satu color saja, satu warna saja gunung, warna perak, dan itulah seluruh kawasan Arab. Tetapi Allah mengatakan ketika Al-Quran turunkan bahawa terdapat gunung yang terdapat berbagai warna, dan kita hari ini dengan teknologi, dengan satellite, dan kita temui berbagai warna yang terdapat di gunung, seumpamanya di China ataupun di Amerika, di utara. Kita lihat warnanya antara merah, biru, dan kehijauan, berlapis-lapis, dan barangkali itu maksudnya judadun bidun ahrum mukhlifun anuha warabi busud, dan daripada gunung itu judadun bidun wahumru mukhtalifun anuha warabi busud, terdapat warna hitam yang sangat pekat, sehingga ahli geologi mengelaskan batu batan dia temui sama ada pada granit ataupun daripada jenis lain berdasarkan warnanya. Warna utamanya putih dan hitam, dan di antara putih dan hitam ini berbagai warna lain yang untuk kelaskan status ataupun jenis batu yang ditemui dan apakah cirinya, apakah bagaimanakah pembentukannya, dan warna menggambarkan sesuatu yang disifat sebagai kejadian gunung satu masa yang lampau ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan, cukup mengagumkan. Lapisan gunung yang terdapat di Arizona begitu mengagumkan, dan minal jibal judadun bidun judadun, kata litafsir ialah torik, iaitu jalan-jalan yang barangkali lebih sesuai kita lihat tentang dia strata ataupun lapisan-lapisan yang merupakan lapisan gunung-gunung, dan ahli sains ataupun geologi sangat-sangat peka dengan bagaimanakah kedudukan lapisan gunung ini, menggambarkan bagaimanakah pembentukan demi bentukan gunung yang terjadi. Berdasarkan pada lapisan inilah manusia menentukan sifat gunung, usia, dan sebagainya. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Allah juga menyatakan bahawa wa minan nasi wad-dawabil anam mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Manusia, binatang melata, binatang ternakan juga sama, warnanya berbeza-beza. Allah jadikan warna manusia berbeza-beza. Dan yang paling bertakwa ialah yang paling bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dan wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami janungkan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan, dan sesungguhnya yang paling mulia dengan kamu ialah yang paling bertakwa. Itulah sifatnya, warna berbagai-bagai supaya kita berkenalan. Jangan kita hinakan berdasarkan warna kulit. Warna kuning, warna putih, warna hitam, warna merah sama di sisi Allah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh kamu daripada Adam, Adam dari tanah, dan yang paling mulia dari kamu ialah yang paling bertakwa. Itulah tuan-tuan. Allah berikan untuk kita berfikir warna yang berbagai, kulit berbagai. Sekarang ada sifat orang barat menghina orang kulit hitam atas dasar apartheid. Mereka mengatakan kulit hitam lebih hina daripada yang barat. Dari segi saintifik, hitam lebih sihat daripada yang putih. Sebab dalam kulit hitam ada pigmen yang lebih banyak, menggambarkan kesihatan lebih luas, lebih mendalam daripada yang kulit putih. Tetapi mereka menghina kulit hitam, sedangkan Allah menyatakan itulah Allah ciptakan berbagai color, berwarna-warna supaya kamu berkenalan. Dan kita, apakah kita mengambil iktibar ini, keagungan ilahi, dan kita perlekehkan sebahagian warna dan kita muliakan sebab kulitnya, dan itu bercanggah sama sekali dengan Islam.